you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you are in good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Kita ada kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kamal daripada Sarawak. Macam yang korang dah tengok video sebelum ni, Kamal ada cakap kan, Kamal nak record video daripada subscriber Kamal yang berkongsi cerita ni dia bukan beragama Islam. So Kamal cakap awal-awal lah kepada penonton Creepy yang beragama Islam boleh dengar saja kisah ni, okay? So untuk kita tambah pengetahuan tentang agama dan budaya masyarakat lain di Malaysia. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, nama pemilik kisah ni Yuyu, bukan nama sebenar. Jadi Yuyu ni berasal daripada Sibu, Sarawak, berumur 28 tahun. Jadi masa Yuyu berumur 12 tahun, Yuyu berpindah ke Kuching, Sarawak. So, Kamal ulang lagi sekali, Yuyu bukan beragama Islam, Yuyu beragama Kristian. Jadi kisah yang korang akan dengar kejap lagi mungkin ada ayat-ayat yang korang tak familiar. So kepada penonton Creepy beragama Islam, korang boleh dengar saja kisahnya, okey? Untuk kita mengenali tentang agama dan budaya masyarakat lain di Malaysia. So kisah yang Yuyu nak cerita ni adalah pengalaman seram selepas Yuyu dan keluarga dia berpindah ke rumah baru. Jadi mula-mula perkara ni berlaku pada tahun pertama dekat rumah Yuyu yang Yuyu tinggal sekarang ni, which is dalam bilik lama dia tahu, tapi sekarang bilik tu dah dijadikan bilik tetamu lah. So rumah yang Yuyu tinggal sekarang adalah rumah setingkat, and dalam tu ada 3 bilik tidur. Bilik yang pertama dan bilik kedua ni berdekatan dengan ruang tamu, dan bilik tetamu pula, which is bilik dia, ada dekat belakang sekali, dekat dapur. So, perkara yang misteri yang terjadi sejak Yuyu tinggal dekat rumah tu adalah Yuyu selalu terjaga pukul 3 pagi setiap malam. Selepas dia cuba research, dia bertanya-tanya ke orang juga kan, banyak yang kata terjaga pukul 3 pagi ni selalunya adalah masa devil's hour. Itu menunjukkan petanda yang tak baik lah. So memang Yuyu ni selalu penat lah, dah tiap-tiap hari asyik terjaga pukul 3 pagi kan. Jadi Yuyu tak nak benda ni berterusan. So dia pun buatlah langkah pertama dalam kepercayaan agama dia, which is Yuyu letak rosary dan kitab Bible. Kemudian dia renjiskan air suci ke dalam bilik dia. Last korang tahu tak apa yang jadi? Rupanya lepas dia buat benda tu, dia macam panggil lagi benda tu, dan benda ni jadi lebih teruk. Selepas daripada tu, kadang-kadang Yuyu rasa macam ada sesuatu yang melangkah di antara kaki dan kepala dia waktu dia tengah tidur. Macam ada orang tengah langkah badan dia. Lepas tu Yuyu selalu dengar macam ada bisikan-bisikan, which is dia tak faham pun bahasa apa yang benda tu cuba sampaikan. Sampailah ada satu malam ni, Yuyu bangun tengah-tengah malam kan. Dia ambil bantal-bantal, dia ambil selimut, and dia berpindah ke ruang tamu dia. Kalau mak dengan adik dia tanya kenapa pindah tempat tidur, memang Yuyu selalu akan jawab sebab bilik panas. Macam-macam lagi lah alasan dia yang lain yang dia pernah bagi bila orang tanya. Sebab dia tak naklah bagi tahu sebenarnya ada something yang seram dalam bilik dia. Dia tak nak takutkan mak dan adik dia. Sampailah satu hari ni ini adalah malam yang paling seram Yuyu pernah alami. So hari tu Yuyu tidur dekat bilik mak dia tau, dengan harapan
tak kena kacau lah. Tapi dia share katil lah dengan mak dia. Dalam bilik mak dia ada katil queen. So muat lah 2 orang kat situ. Ya kan, tak kena kacau lah kan, sebab tidur kat bilik mak, bukan tidur kat bilik dia yang selalu kena kacau tu. Rupanya tak kurang. Waktu Yuyu ni terbangun tengah-tengah malam tu kan, dia terkejut sebab buka-buka mata je, dua-dua tangan dia ni digenggam kuat oleh mak dia. Tiba-tiba mak dia cakap, awak ingat awak boleh lari dari saya? Weh, Yuyu terus pejam mata baca doa dalam agama Kristian. And masa dia tengah baca doa tu kan, benda tu macam mengejek dia tau. Dia follow cara Yuyu ni baca doa tu dengan suara yang menyeramkan. Cara dia memang macam tengah mengejek Yuyu lah sebenarnya. So Yuyu doa je, baca je doa dia sampailah dia tertidur. Keesokan harinya, Yuyu tanyalah dekat mak dia kan, sedar tak yang Yuyu terbangun semalam? And then mak dia kata, mak tidur lena je malam tadi, tak perasan pula. Sudah. So siapakah sebenarnya yang menggenggam tangan Yuyu malam tadi? Sebab Yuyu kata memang sampai pagi kot terasa sakit dia kena genggam tu kan. So itu antara peristiwa yang pelik lah berlaku sejak Yuyu ni berpindah ke rumah baru tu. So itu kisah pertama yang Yuyu cerita. Kisah kedua pula, ini bukan pasal rumah Yuyu dah lah. Kisah seram yang Yuyu dapat daripada seorang kawan dia tentang nenek yang hilang dalam hutan Borneo selama 7 hari. So, tanpa membuang masa, jom kita ke cerita yang kedua. Jadi sebelum nenek ni hilang, dia ada jumpa seorang pakcik ni tau. Kita panggil Uncle Bob lah, Uncle Bob. So nenek tu ada cakap lah dengan Uncle Bob tu yang dia nak pergi ke kebun, nak cari lauk untuk makan malam. Jadi waktu tu tengah hujan panas, tapi tak adalah lebat mana kan. Cuma waktu maghrib, waktu senja. Kan ada setengah orang kata tak baik keluar pada waktu tu, takut kena sembunyi dengan makhluk-makhluk kan. Tapi dalam Islam tak boleh keluar maghrib tu sebab time maghrib, time senja tu adalah waktu kemuncak setan-setan berkeliaran. So waktu tu Uncle Bob ni ada offer lah bagi tahu dekat nenek tu kan, dia nak hantar nenek ni. Tapi nenek tu terus dia jalan pergi ke kebun. So biasalah orang tua ni mudah ada masalah pendengaran kan. So mungkin nenek tu tak dengar yang Uncle Bob tu nak hantar dia balik. Keesokan harinya Uncle Bob ni pergilah ke rumah nenek tu. Tapi tengok-tengok tak ada orang. Ketuk-ketuk tak ada orang. So Uncle Bob dah rasa risau kan. Rasa risau kenapa tak balik-balik lagi ni. Uncle Bob terus call kakak Uncle Bob ni, suruh balik kampung nak bagi tahulah yang dia tak jumpa nenek kan. Jadi hari pertama sampailah hari ketiga, semua orang kampung masuk ke dalam hutan yang berdekatan dekat situ untuk mencari nenek. Diorang dah start misi mencari nenek ni dekat dalam hutan Borneo tu. Secara berkumpulan lah. Siang malam diorang cari, tak kira hujan ke panas ke, diorang redah juga. So anak-anak kepada Uncle Bob ni adalah ajak-ajak kan kawan-kawan, cousin untuk tolong juga misi mencari nenek yang hilang ni. Jadi kita akan dengar beberapa cerita daripada side mereka yang mencari nenek ni dalam hutan tu. Cerita yang pertama daripada anak kepada kakak Uncle Bob ni, kita bagi nama Fat. So masa diorang tengah mencari nenek ni kan, Fat dengan Abby, diorang berdua ni adik-beradik, diorang masuk dalam hutan tu. And then dua-dua ni dengar ada satu bisikan macam cakap, saya di sini, saya di sini. Suara-suara tu datang daripada arah yang berlainan tau korang. So perkataan saya di sini tu pun dah cukup buat diorang ni rasa meremang lah sebenarnya. Sepatutnya kan boleh panggil kan, tolong ke apa ke, kenapa mesti saya di sini, saya di sini. Cerita daripada anak Uncle Bob ni pula, dia tengah snap gambar. Dia ambil gambar dalam hutan tu. And korang tahu tak, dekat setiap sudut pokok yang dia ambil gambar, dia ternampak ada Cik Ponti. Waktu dia ambil gambar tu pun memang dia terhidu bau yang sangat-sangat wangi. Bau bunga tau, haruman bunga. So pada hari keempat, ada diorang panggil bomoh lah. So
ini bomoh yang pertama yang datang ke rumah mereka. And bomoh yang pertama tu macam tak boleh pakai tau. Dia macam mengarut sikit lah. Dia just nak duit je, macam tipu. Jadi terpaksa lah diorang panggil lagi bomoh yang lain. Datanglah bomoh yang kedua. Diorang buat ritual lah dalam rumah tu. Waktu bomoh tu tengah buat ritual dekat dalam rumah nenek tu, diorang boleh dengar macam ada sesuatu yang berlari daripada tingkat atas turun ke tingkat bawah. Macam laju. Tapi langsung tak nampak apa-apa. Bomoh tu terus cakap, nenek kamu ni masih hidup lagi. Tapi dia dijadikan hamba orang bunian. Saya akan panggil kawan saya seorang lagi. So datanglah bomoh yang last kali, yang terakhir diorang panggil ni. Setelah beberapa hari mencari sambil membuat ritual tu kan, diorang jumpa juga nenek diorang ni dalam keadaan yang lemah lah waktu tu. And then waktu tu memang terus bawa ke emergency ward. Nenek tu langsung tak bercakap, tak makan, and dah macam orang kurang waras dah. Korang tahu tak doktor cakap apa? Doktor cakap dalam perut nenek tu terlalu kotor. So dalam fikiran diorang ni, entah apalah orang bunian tu dah bagi makan dekat nenek diorang ni kan, sampai jadi macam ni sekali. Dan selepas beberapa hari kemudian, hospital bagi tahu dalam emergency ward yang nenek diorang ni telah disahkan meninggal dunia. Kita selalu dengar kan, kalau orang termasuk dunia bunian ni, dia bayar duit guna daun lah, makan nasi, benda-benda tu semua daripada daun lah, akar lah, semua benda yang dalam hutan. So mungkin nenek diorang ni sebenarnya dah termasuk dunia bunian tu, and dah termakan macam-macam korang. Macam-macam. Dia mungkin nampak dekat depan mata dia tu makanan yang sedap kan, tapi sebenarnya dia makan daun, makan batu ke, makan kayu, kayan ke, wallahualam. And bila benda-benda tu masuk dalam badan, dalam perut kita, kotor lah kan. Tak sangka sampai boleh meninggal dunia. So itulah kisah yang dikongsikan oleh Yuyu. Sorry, kisah hari ni pun pendek juga. InsyaAllah lepas ni habis je final, kita fokus. Okay, kita fokus dengan korang. Okay, korang doakan Kamal supaya pass final ni dengan cemerlang. Dan Kamal doakan juga kepada korang yang sedang menjalani peperiksaan ataupun tengah melalui hari-hari yang sukar. Semoga dipermudahkan urusan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. So thank you kepada Yuyu sudi berkongsi pengalaman seram ni dengan Kamal, untuk Kamal kongsikan dengan peminat-peminat creepy di luar sana. Kamal rasa itu sajalah video untuk hari ni. So thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye.